Sekejap ya. Mana dia? Sekejap ya. Kekongruenan bab 5, kekongruenan. Buku. Sekejap ya. Cancel. Okay, alright. Okay, pada minggu-minggu sebelum ni, saya dah cerita kepada kamu semua tentang konsep translasi macam mana, okay. Dan saya dah terangkan juga macam mana menulis translasi, okay. So, cara translasi adalah translasi, okay, atas X, bawah Y lah. Okay, ni kena ingat. Bergerak ke kiri, negatif X-nya, bergerak ke kanan, positif X-nya, bergerak ke atas, positif Y-nya, bergerak ke bawah, negatif Y-nya. Okay. Kemudian yang kedua adalah saya belajar awak juga tentang konsep pantulan. Okay, konsep pantulan ni bentuk sama, saiz sama, cuma kedudukannya macam cermin lah. Macam cermin. Kalau lurus mengufuk begini, pantulan pada garis X berapa lah. Kalau tegak macam ni, pantulan pada garis Y berapa. Okay, alright. Kemudian saya ajar juga awak tentang konsep putaran. Okay, putaran pula bentuk sama, saiz sama, tapi kedudukannya tunggang terbalik. Okay, tunggang terbalik yang mana kita tengok bucu salah satu daripada objek tersebut. Kalau satu tegak, satu terbalik, dia adalah putaran 90 darjah. Kalau dua-dua terbalik ataupun dua-dua tegak, dia adalah putaran 180 darjah. Okey, bila putaran 90 darjah, dia ada pula ikut arah jam dan lawan arah jam. Okey. Kalau dia 90, tak kisah. Ikut arah jam sama, lawan arah jam pun sama juga. Dia tidak ada ikut lawan lah. Okay, tapi kalau nak tulis pun tak ada masalah. Okey saja. Okey, itu yang kita dah belajar, awak dah belajar semasa awak form 2 dulu. Okey, tajuknya adalah transformasi isometri. Okey. Alright. Kemudian untuk hari ni, saya nak ajar awak satu lagi part yang penting, iaitu part kekongruenan dan juga pembesaran serta gabungan transformasi. Okey, ini part untuk malam ni lah. Okey, kongruen. Okey, apa maksud kongruen? Secara umumnya adalah sangat mudah. Kongruen ni merujuk kepada kongruen merujuk kepada semua bentuk sama, saiz sama. Ini masuk kongruen ya. Saiz sama, panjang sisi, panjang sisi dan sama, sudut juga sama. Itu masuk kongruen. Semua benda mesti sama betul-betul. Bentuk sama, saiz sama, panjang sisi sama dan sudut sama. Tetapi dari segi kedudukan ni tak kisah. Tunggang terbalik tak kisah. Yang penting bentuk kena sama. Saiz kena sama. Panjang sisi kena sama dan sudut dalamnya pun mesti sama juga. Itu maksud kongruen secara umumnya. Okey, contoh nombor 1A ni. Kita tengok bentuk dia. Adakah dia kongruen? Okey. Kita check tengok. Yang ini, kalau kita pusingkan, okey, kita pusingkan, nampak bentuk sama lah. Bila kita dekatkan dia, bila kita dekatkan dia, betul-betul ada atas ni. Semua sama. Bentuk sama, saiz sama, panjang sisi pun semua sama. Jadi ini bermaksud dia adalah kongruen. Okey, itu dia kongruen. Walaupun dia tunggang-tunggang tak apa, tak kisah. Yang penting bentuk sama, saiz sama, ukuran sama, panjang sisi, sudut semua sama. Maka dia adalah kongruen. Kongruen. Okey, kongruen. Okey, itu yang pertama kongruen jawapan dia. Okey, yang kedua, yang ini pula. Nak tengok dia kongruen ataupun tak? Contoh sambil ini. Okey, saya pusingkan, bagi sama kedudukan dia, dan selekatkan. Okey. Nampak sekarang ni bentuk sama segitiga, tetapi saiz tak sama. Maka dia adalah bukan kongruen. Walaupun bentuk sama, tetapi saiz tak sama. Jadi dia bukan kongruen. Itu maksud kongruen. Okey. Kongruen. Alright. Kita tengok yang ketiga pula. Okay, yang ni pula dia membandingkan dari segi sudut.
Okey, adakah dia kongruent? Okey, kita pusing tengok. Kalau kita bagi sama bentuk, kita pusing tengok. Oh, sorry. Okey, saya bawa sekali ya. Sekejap ya. Okey, saya keluarkan dulu. Okey, yang ni ya. Tengok bentuk dia. Kalau kita pusingkan dia. Okey, kalau kita pusingkan dia. Yang ni, saya pusingkan. Jadi bentuk gitu. Okey, apa jadi? Oh, yang ni naik dekat sini, yang ni pergi kat sini. Secara umum lah dia jadi begitu. Okey, bila kita pusingkan, okey, bentuk sama. Okey, bila kita pusingkan, bentuk nampak sama. Okey, bila kita tarik ni, bentuk nampak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok pula sudut dia. Bawah sama 84. Tetapi atas ni tak sama. Ini 115, ini 101. Maka dia bukan kongruent. Dia bukan kongruent. Sebab apa? Sebab bucunya tidak sama. Kalau kita pusing tengok, dia tak sama. Walaupun bawah ni sama 84, tapi di depan ni tak sama. Ini 115, ini 101. So dia bukan kongruent. Maksud kongruent adalah semua mesti sama. Tak sama tak boleh. Okey, D. Tengok bentuk pula. Adakah dia kongruent? First tengok segi bentuk dulu. Okey, bila saya pusing yang ni, okey, bentuk nampak betul. Saiz pula pun sama. Tapi kita kena check tengok. Adakah dia betul-betul sama? Okey, kalau sini 2, kalau sini 12, kita masukkan maklumat ya, kalau sini 12. Okey, sini 8, maka depan dia adalah 4. Kita masukkan maklumat. Okey, macam ni. Okey, panjang belakang tu 12, depan dah 8, sini 4. Bila kita masuk maklumat, dia gini. Okey, yang bawah ni pula. Tengok betul tak betul lah. Okey, atas 2. Okey, ini 12 dia kata. Ini 4. Maka kalau sini 4, maka yang atas ni ialah 8. Ini 8. Jumlah 12. Okey, dari segi bentuk dia, sama. Okey, 8 sini, 8 sini. 4 sini, 4 sini. Okey, kemudian sini 5. Kalau sini 5, maka depan dia adalah 2. Sini 2. Jumlah 7. Tengok bentuk. Okey, ini 2. Ini 2. Samalah. Okey, so kalau ini 2, okey, ini 7, maka sini bawah ni pun 7 lah. Sini pun 7. Bila sini 7, atas ni 2, sini kan dia 5. Bila kita tengok pada bentuk dia, kita tengok semua sama. Bentuk sama, saiz sama, ukuran pun semua sama. Maka yang ini adalah kongruent. Kongruent. Okay. Alright. Itu senang jawapan dia. Kongruent. Okay. So itulah maksud kongruent, iaitu bentuk kena sama, saiz kena sama, panjang sisi kena sama dan sudut semua sama. Semuanya mesti sama. Cuma dia terbezanya ialah dia tunggang terbalik ataupun dia pada tempat lain sebagainya lah. Okey. Itu maksud kongruent. Okey, bahagian ni tak pernah keluar dari SPL setakat ni. Okey. Dalam menentukan bentuk yang kongruent ni, kita ada beberapa syarat, beberapa ciri yang kita boleh ikut dan kita kena tahulah. Okey. Di dalam buku teks kita, awak didedahkan dengan 6 cara untuk menentukan kongruent ataupun tidak. Satu, bentuk ASA. Kemudian SAS. Okey, kemudian SSS. Kemudian AAS. Kemudian SSA. Okey, lepas tu AAA. Okey, apa maksud ASA? Okey, A ini merujuk kepada angle, sudut. Okey, A ni dia merujuk kepada angle ataupun sudut. Tu kena tahulah. Okey, saya buat notasi kat sini sikit. Okey, A tu merujuk kepada angle. A itu adalah angle, iaitu sudut. Okey, dan S pula adalah side, iaitu
sisi. Itu maksud S dengan maksud S dengan A. Okey. S side, sisi dia, dan A adalah angle, sudut dia. Yang ni kita tahulah. Okey, bila nak guna benda ni, kita merujuk kepada soalan lah. Okey. Jadi soalan kata, saya letakkan lagi sikit. Okey, soalan kata gini ya. Ni saya contoh. Okey, saya letakkan dulu. Okey. Dia kata rajah di bawah menunjukkan segitiga yang kongruent. Okey, soalan beritahu. Soalan beritahu dia kata kedua-dua rajah ni merupakan kongruent. Maksudnya bentuk sama, saiz sama, sisi sama, sudut semua sama. Okey, lengkapkan ciri-ciri lain yang ada di dalam sudut, sisi, sudut dan sisi. Okey, apa maksud AS ini? AS ini maksudnya macam ni. Contoh, dia bagi kepada awak bentuk macam ni. Okey, dia bagi macam ni ya. Okey, dia bagi maklumat. Sini dia bagi contohnya. Dia bagi 18 darjah. Contoh. Okey. Sini dia bagi contohnya 10 darjah. Sini dia bagi 20 cm. Ini contoh. Okey, dia bagi kat sini 20 darjah. Sorry, 20 cm. Okey. Dia bagi pula ini 18 darjah. Ini dia bagi 10 darjah. Ini maksudnya ialah okey, ini maksud bila mana dikatakan ASA. Awak akan dibagikan dengan okey, 2 sudut dan 1 sisi. Itu merujuk kepada ASA. Okey, kalau SAS pula maksudnya macam ni. Okey, dia bagi 1 sudut saja tapi dia bagi 2 sisi. Contoh gini. Okey, dia bagi sini panjang ni sudut dia adalah 15 cm. Dia bagi sini. Okey, sini dia buang. Okey, dia bagi sini 15 cm contohnya. Ini maksudnya dia bagi 2 sisi dan 1 sudut. Ini adalah merujuk kepada SAS. Sisi, sudut, sisi. Okey. So dalam kita nak menentukan ciri-ciri ni, paling penting kita tahu ialah tidak boleh terbalik langsung. Terbalik huruf sahaja automatik salah. Okey. Contoh, bagaimana untuk tentukan jawapan ni? First kali, kita kena susun bentuk ni menjadi bentuk yang samalah. Okey, contoh yang ini. XYA ni. Sekejap je yang pula ni. Okey, contoh yang ni. Sekejap je hang. Okey. Contoh yang ni ya. Yang ini first kali untuk menentukan ASA dan SSA apa semua ni, first kali kita kena susun, kena pusing benda tu jadi bentuk yang betul-betul sama. Contoh macam PQR ni. Okey, PQR ni, yang ni dengan XYZ. Okey, XYZ. Okey. Yang ini kita tengok PQR dia bentuk yang tu. PR tu di bawah. Dan XZ pula kat atas. Jadi untuk menentukan ASA, SAS ni, first kali kita cuba susunkan dia jadi bentuk yang sama. Dan sepusing yang ni, nampak bentuk itu. Okey, bila sama begini, bermaksud huruf Z ni, dia sama dengan huruf, huruf Z ni sini, dia sama dengan huruf P di kotak sebelah. Maksudnya gitu. Okey, huruf Z ni dia sama dengan huruf P di kotak sebelah sana. Okey, huruf Y pula dia sama dengan huruf Q di kotak sebelah sana. Jadi ini kita kena pandai kita kena pandai susun supaya tak jadi kesalahan kita bagi jawapan tadi. Dan yang ini pula huruf X pula dia sama dengan huruf R. Huruf X ni sama dengan huruf R. Okey, huruf apa tadi? Lupa dah. R sudah. Okey, X Okey, huruf X ni
dia sama huruf dengan R dekat sana lah. So, huruf X, okay, dia sama dengan huruf R dekat sana. Okay, itu maksudnya. Okay, bila susun, dia sama gini bentuk dia. Okey, kemudian tak apalah, kita biarlah dah. Kita biarkan dia ni bentuk asal dia. Ini bentuk dia. Lepas kita pusing-pusing, tentukan, dia bentuk dia ni. Dan kita pun tahu juga, huruf P ni, dia sama dengan huruf Z di sana. Huruf P, dia sama dengan huruf Z kat sana. Huruf Q, dia sama dengan huruf Y di sana. Huruf Q kan sama dengan huruf Y di sana. Okey. Lepas tu, huruf R, dia sama dengan huruf X di sebelah sana. Okey, ni penting . Jadi pastikan awak matchkan dia dengan huruf-huruf yang sama dan tepat betul. Tidak bersalah langsung. Okey, jadi kalau dia kata QRP. QRP. Dekat mana QRP tu? QRP dekat sini. QRP. Sudut sini. Okey. So, sudut dekat sini. QRP. Okey, sudut dekat sini. Dia akan sama dengan sudut kat mana kat sini? Dia akan sama dengan sudut Y, X, Z. Itu jawapan dia. Y, X, Z. Itu jawapan untuk yang pertama ni. Sudut QRP, dia akan sama dengan sudut X, Y, X, Z. Okey. Tidak boleh salah langsung. Okey, apa jadi kalau kita kata sudut QRP ni, dia sama nilai dengan, contoh QRP ni, dia sama nilai dengan, kita buat Z, X, Y. Contoh. Kita kata QRP ni, dia sama dengan Z, X, Y. Contohlah sebab gini. Sedangkan hakikatnya, kalau QRP, dia mesti Y, X, Z. Itu untuk QRP. Dia mesti Y, X, Z. Kalau terbalik, walaupun ada X, ada Z, ada Y, dikira salah. Dia mesti ikut betul-betul sama-sama. Jadi untuk kat sini, jawapan dia adalah QRP akan sama dengan Y, X, Z. Itu jawapan yang betul. Untuk yang pertama tu. PQ. Okey, untuk PQ pula, panjang PQ, dia akan sama dengan ZY. Akan sama dengan ZY. Okey, bukan YZ. Dia mesti sama dengan ZY. Okey, bukan YZ. Kalau buat YZ, salah. Jawapan dia adalah ZY. Jadi bentuk mesti sama, bucu mesti sama, ukuran mesti sama, nombor semua kena sama. Itu baru masuk ciri-ciri kongruent. Okey. Yang berikutnya, dia kata PQR. Okey, dalam rajah ni, P merujuk kepada Z. Q merujuk kepada Y. Dan X merujuk kepada R merujuk kepada X. So jawapannya adalah ZYX. Tidak boleh terbalik. Terbalik, automatik salah. Dia mesti ZYX. Tak boleh XYZ. Walaupun betul depan tengah-tengah huruf Y, kiri kanan ada Z, tapi tak boleh terbalik-terbalik. Itu maksud kongruent. Okey. Yang kedua, nak kira bahagian ada dua sudut, dua sisi S dengan satu sudut. Sudutnya adalah QRP. Sisinya adalah PR dan QR. So, dalam rajah kita ni, PR, P merujuk kepada Z. R merujuk kepada X. Mestilah jawapannya ZX. Bukan XZ. Kalau buat XZ, salah percuma saja. Jawapan salah. Okey. Sudut QRP. Jadi kalau QRP bermaksud Y, X, Z. Okey, Y, X, Z. Itu QRP. Sama lah ni ya. Sudut QRP sama. Okey, kalau saya ubah contohnya. Kalau saya ubah, saya kata kat sini saya nak X, Z, Y.
Senang gitu. So kalau X, Z, Y, dia akan merujuk kepada X adalah bucu R, Z adalah bucu P dan R adalah bucu Q. Jadi RPQ. Ni kalau X, Z, Y, dia akan sama bentuk dengan RPQ. Dan panjang QR bermaksud YX, bukan XY. Okay, YX bukan XY. Terbalik, automatik markah kosong teruslah. Okay, sebab ini topik kongruent. Mesti semua sama baru dikira betul. Salah sikit saja, automatik salah, tak dapat markah langsung. Ya, so itu kena hati-hatilah kat situ. Takut silap kan, kita buat silap. Tahu dah tapi kita buat silap juga. So rugilah itu. Okey, ni soalan nombor 2 tentang ASA dan juga SAS. Okey, ni semua ni kena hafal lah ni ya. Kena hafal. Bukanlah kena hafal semua tu. Kena hafal apa maksud ASA, apa maksud SAS. Okey. Alright, yang ketiga. Nak guna pula formula sisi, sisi, sisi. Dia tak kena dengan sudut langsung. Okey. So, bentuk begini, kiri kanan. Sama jugalah. Bila kita terbalikkan benda ni, bila kita terbalikkan, grupkan di sini, ungroup. Okey. Kalau kita terbalikkan contoh. Ya, kita terbalikkan. Okey. Okey. X, Y, Z ni. Okey. Bila terbalikkan contohnya, nak terbalikkan bagi sama macam ni, PQR ni. Okey. Nak samakan bentuk dia. Kita cuba pusing. Kita pusingkan betul-betul, ikut bagi jadi betul-betul. So, saya pusingkan. Okey, ini melibatkan operasi apa tu? Putaran lah. Okey, pusing. Okey, kan dah sama dah bentuk dia. Okey. Bentuk dah sama dah ni, bentuk dah sama dah sini. Kita pun masuk nilai. Daripada rajah ni kita nampak Y adalah sama dengan huruf P pada sebelah sana. Itu maksud dia gitu. Okey, Y akan sama dengan huruf P. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, huruf Z pula dia akan sama dengan huruf Q. Z akan sama dengan huruf Q. Masuk gitu. Lepas tu X akan sama dengan huruf R. Okey, X akan sama dengan huruf R. Macam gitu. Okey, X akan sama dengan huruf R. Okey. Dah susun gitu, kita boleh lah kita pusing balik, tak salah. Okey, pusing balik jadi bentuk tegak betul semula. Okey, sekarang kita tengok bentuk ini. Yang penting kita tahu ciri-ciri je lah. Okey, P ni dia sama dengan huruf Y. P sama dengan huruf Y. P sama dengan huruf Y. Tak situ. Q akan sama dengan huruf Z. Okey, tempat mesti sama betul-betul, tak ada salah langsung. Okey. Q akan sama dengan huruf Z dan R akan sama dengan huruf X. Okey, macam gitu. Okey, so kita isi. Yang ini melibatkan ada 3 sisi. Kita hanya kira sisi je. Jadi PQ dia akan sama dengan YZ, bukan ZY. XZ akan sama dengan RQ, bukan QR. Okay, RQ, bukan QR. Okay, ini pun sama juga. Bukan ZY. Terbalik saja, automatik markah kosong terus. Tak ada kompromi lagi lah. Okay. Salah saja, automatik markah kosong terus. Okay, PR. PR akan sama dengan YX. Bukan XY. YX bukan XY. Bukan XY. Kalau buat XY, walaupun ada nombor X, ada nombor Y, tak dikira betul. Okay. Akan dikira salah juga. Okay, next. AAS. Ada 2 sudut dan 1 sisi. Okay. Jadi kalau QRP, okay, QRP bermaksud ZXY. Itu saja. ZXY.
Z, XY. Itu bentuk sisi yang sama lah. Okay. Kemudian XYZ. Okay. XYZ ialah RPQ. Okay. RPQ. Dia sama. RPQ. Tak boleh buat QPR. Salah. Walaupun ada ketiga huruf tu, dikira salah. Okey, XY. XY sama dengan RP. RP, bukan PR. Okey, RP. RP bukan PR. Terbalik saja, salah terus. Ini bahagian kongruent. Okey, itu yang ketiga. Okey, dia ada 6 semua. Okey, ni yang tambah kedua. Ni 3, 4. Okey, ni yang kelima, ke-6. Okey, kali ini melibatkan SSA. Ada 2 sisi dan 1 sudut. Yang ketiga adalah melibatkan AAA. Ketiga-tiganya merupakan sisi. Sudut. Yang first tadi, ketiga-tiganya merujuk kepada merujuk pada okey. Yang ni merujuk pada semua sisi saja. Ini merujuk pada sudut sahaja. Tak kisah saja pun. Yang penting ialah bila kita combinekan, dia mesti sama, betul-betul sama lah. Okay, dia mesti betul-betul sama, tak boleh salah langsung. Terbalik saja, automatik markah kosong. Okay, tidak ada markah. Ni kalau keluar dalam bentuk ini kira bonus sebenarnya sebab dia sangat senang. Okay, so nak tengok dia. Okay, so PQR ni, okay, PQR ni, okay, PQR, okay, alright, PQR. Okay, PQR ni, dia adalah kongruent kepada XYZ. So, berapakah nilai X, berapakah nilai Z? Okay, apakah nilai sama lah antara X, Y, Z tu dengan darjah sebelah tu. Jadi, cara untuk samakan adalah kita cuba susun. Okay, ini terbalikkan. Jadi bentuk sama lah. Jadi bentuk sama. Okay, jadi ini bermaksud kotak Z ni, dia merujuk kepada huruf P. Darjah sebelah tu. Itu yang pertama. Z merujuk pada huruf P kat sebelah. Okay, yang kedua, Y. Y pula, dia sama dengan huruf Q dengan di sebelah. Okay, dan X pula, dia sama dengan huruf Y. Okay, dia sama dengan huruf Y. Macam itu. Kita pastikan kita dah mahir, kita dapat tentukan huruf ini mewakili huruf yang mana. Okey, ini jawapan untuk kita susun baru. Okey, dah kita confident dah. Kita pusing dah balik, tak apa. Okey, kita pusing balik. Okey. Okey, alright. Kita susun jadi bentuk ini. Okey, dia kata tu PR. PR akan sama dengan apa? Okey, PR. PR ya. Okey, ni PR. PR akan sama dengan huruf ZX. Okey, ZX. Okey, bukan XZ. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, XY. XY sama dengan RQ. Okey, sama dengan RQ. Ini akan sama dengan RQ. RQ. Okey, bukan QR. Okey, kemudian sudut PQR. Okey, PQR akan samalah dengan ZYX. Jadi jawapan dia ZYX ni. Okey, itu jawapannya. Untuk kes yang ni lah. Okey, dan yang keenam, AAA. Ini berkaitan dengan kalau dibagi sudut ketiganya.
Okey, QRP dia akan sama dengan YXZ. Tulis balik je lah. Okay, so YXZ. YXZ. Okey, ni sini sama pertama tu. XZY. XZY. RPQ. Okey, sini RPQ. Dan satu lagi PQR. PQR merujuk kepada ZYX. ZYX samalah. Okey. Saya nak ubah sikit katakan. Okey, kata saya nak ubah kepada RPQ. So, ubah dah RPQ contohnya. Jadi kalau RPQ dia sama dengan XZY. Okay, XZY. Ini kalau kita nak ubah lagi lah. Kalau yang tak ubah tu kekalkan lah. Tak apa. Okey, ini nombor 4. Okey, nombor 5. Kita nak mengaplikasikan kefahaman kita tentang kongruent. Okey, dengan menyelesaikan masalah. Okey, alright. Tengok soalan pertama tu. Okey, soalan pertama. Soalan pertama. Rajah menunjukkan dua jubin yang kongruent. Itu clue penting. Dia kata kedua jubin ini adalah kongruent. So, apa maksud kongruent? Bentuk sama, saiz sama, okay? Panjang sisi sama, sudut sama, semua sama. Itu maksud kongruent. Okey. Sekarang soalan kata diberi, rajah ini menunjukkan dua keping jubin. Okey. Ada jubin yang bentuk, dua jubin bentuk sama lah. Okey, bentuk sama, trapezium. Okey, dibagi maklumat. Clue kata dua-dua ni adalah congruent. Okey, congruent. Maksud congruent ni kat tadi ialah bentuk sama, saiz sama, sudut sama, sisi pun sama. Itu maksud congruent. Okey, soalan kata A. Diberi bahawa panjang perpenjuru PR adalah 17. Cari panjang SR berapa? Diberi panjang PR ialah 17. Cari panjang SR berapa? Okey, macam mana kita nak buat? Okey, di sini, mula-mula kali kita binalah. Di manakah perpenjuru PR? Okey, soalan kata perpenjuru. Maksudnya, penjuru ke penjuru. Jadi, penjuru P, tarik sampai jumpa penjuru R. Itu maksud panjang panjang PR. Ini adalah 17. Okey, yang ini adalah 17 cm. Okey, itu yang pertama. Okey, berikutnya. Soalan minta apa? Soalan minta cari panjang SR berapa. Berapa panjang SR? Okey, kita nak buat macam mana panjang SR ni? Okey, kita buat macam mana? Jadi di sini, kita nampaklah radius tersebut. Okey, PQ8, PS8, SR tak tahu. Okey, jadi kita tengok sini. Okey, PSR dia membentuk satu segitiga bersudut tegak. Sinilah. Okey, ini bentuk dia. Satu segitiga bersudut tegak. Ini yang terhasil daripada cerita ni. Okey, so bentuk gini ya. Bentuk gini. Okey, soalan pertama kata. Okey, soalan pertama kata. Okey, diberi panjang perpenjuru PR yang 17, cari panjang SR. Okey, maklumat bagi tahu panjang PR adalah 17. Okey, ini
17 dia kata sini. Okey. Alright. Yang ini 17 dia kata. Sama macam ni. Okey. Sama macam ni pun. Ini pun sama juga ni. Kita sambungkan. Dapatlah 18 kat depan tu. Okey. Yang kedua termasuk maklumat lagi. Okey. Panjang PS tahu dah 8. Okey. Cuma sikit kecil panjang SR lah. Okey. Soalan kata ni ialah diberi bahawa panjang penjuru PR adalah 72. Okey. Hitung panjang SR. Okey. Di situ kita nampak apa? Kita nampak bentuk segitiga. Okey. Kita nampak bentuk segitiga bersudut tegak terdapat kat situ. Maka bila segi itu tegak, kita ada maklumat dua bucu, 8 dan 17, maka kita bolehlah guna teorem Pythagoras. Okey, kita guna teorem Pythagoras, boleh selesaikan soalan yang ini. Ini bentuk dia. Okey, gitu. Okey, alright. So ini 17, okey, ini 8, macam ini, maka ini adalah hypotenuse. So, panjang SR sama dengan, gunalah formula teorem Pythagoras. Tingkatan 1 bab 3 boleh. Okey. Jadi panjang SR sama dengan, kita buatlah simbol bentuk. Okey, sekejap. Mana dia tadi? SR kita masukkan dengan ni. Okey, kita masukkan. Panjang sekali hypotenuse 17 kuasa 2. Tolak dengan yang pendek satu di situ 8 kuasa 2. Okey, lepas tu dapat jawapan ni, kita punca kuasakan. Okey, tu ayat pertama. Kemudian step yang kedua, kita boleh bagi jawapan terus pun tak apa, tak ada salah, dah boleh dah. Tapi kalau dapat satu-satu pun boleh juga. Okey, yang ini kita selesaikan ni. Tengok 17 kuasa 2, okey. 17 kuasa 2. Okey, kuasa 2. Kemudian tolak dengan 8 kuasa 2. Okey, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, tinggal banyak ni lah. 225. Letak ni 225. Dan kemudian punca 225 adalah 15. Punca 225 adalah adalah sama aja kat situ. Alright? So panjang SR adalah 225, jadi kita punca kuasakan, maka dapatlah SR punya panjang adalah 15 cm sahaja. Ini cara untuk cari berapakah panjang sisi, berapakah sudut. Ini mana kat kamera ni? Okey. B. Nyatakan sudut PQR. Sudut PQR. Okey, jadi PQR. Kita ambil yang ni lah. Saya copy paste jam. Kat sini. Ini saya buang dulu sebab tak ada kaitan. Okey, alright. Kita lukis bentuk gini. Okey, PQR kata. PQR. Di manakah segitiganya? Kita tengok PQR. Okey, kita nak PQR. Sudut dia dekat mana? Sudut dekat sini. Macam ni. Okey. Dia nak bentuk gitu. Berapakah sudut dekat sini? Saya kata.
Okey, kita buat macam mana ni kat sini? Kita buat macam mana? Okey. Dia suruh cari nilai bagi sudut PQR. Okey, kita rujuk je tadi. Di hujung sini, dia kata 38. Tak 38 sini. Ini maklumat kita pindah-pindahkan. Okey. 38 tu dekat sini. Okey. Kemudian ada lagi maklumat yang kita masukkan. Itu sajalah. Okey, panjang tu 8. Panjang ni pun 8. Kita masukkan maklumat. Okey, 88 sudah. Okey. Berapakah sudut PQR? Berat ni. Okey. So, cara dia, mula-mula sekali. Okey. Bentukkan segitiga. Okey, dia nak PQR. Okey. Kita pecah-pecah dulu kepada satu bentuk segitiga. Sampai inilah. Macam itu. Okey, jadi kita ada dua bentuk segi empat, satu bentuk segi empat tepat, segi empat sama, dan satu lagi lah bentuk segitiga tegak. Okey, so jadi dua bentuk. Yang pertama bentuk gini, yang kedua bentuk okey gitu tunjuk. Okey. Soalan minta kata cari sudut sini berapa? Alright. Okey. Soalan minta cari sudut PQR. Jadi sudutnya dekat sini lah. Sudut dekat sini. Dia ada P sampai Q sampai R. Ini sudut kita cari. So berapakah sudutnya? Itu soalan minta. Okey, alright. Tengok. Mana tadi? Alamak. Okey, sudut dia besar sangat. Sekejap ya. Okey, soalan minta sini panjang dia. Okey, yang bahagian sini tahu dah. 90. Okey, tinggal lagi yang sebelah merah tu ya. Berapa sudut dia? Macam mana kita nak buat? Okey, so kita pun masukkan maklumat. Yang depan sini saya nak beritahu, ini 12 orang kata. Kita ambil lah. Sebab apa? Sebab dia kata dua-dua congruent. Jadi kita ambil yang 12 ni. Letak sini. Ini 12 dia. Okay. Sini 12. Kemudian lagi. Okey, saya nak beritahu sini 8. Okey, sini pun 8 juga lah sama. 8. Okey, so masuk nilai. Okey, yang ni 8 juga. Okey. Saya tak buat lagi ni. Okey, kita masukkan maklumat lagi. Okey, yang ini pun 8 sini. Okey, sekarang kita dah masukkan semua maklumat dah. Okey. So boleh dah cari. Okey, boleh cari kat mana tempat-tempat dia tu. Okey. Tak sini, start sini.
Okay, alright. Betul, ha? Nanti kita buang lah. Congruent. Oh, tepat dah. Okay, yang ni sebuang. Okay, so kita tahu yang ini 8, kita tahu. Okay, yang ni pun kita tahu 8. Okay, yang ni pun 8, kita tahu. Okay, yang ni pula 12. Bila 12, maksudnya sini 4. Okay, dapat betul gitu, eh? Okay, dah masuk maklumat dah. Okay, sini pula 12. 38 ni kat sini. Okay, ni 12 ni. Okay, tu maklumat kita dah masuk lah. Okay, alright. Sekarang yang kuning ni dah tahu dah 90. Selesai dah tu. Okay. Dia tahu dah 90. Soalan minta tadi dia kata daripada sini, kata sini sampai sini. Dia nak huruf P. Okay, huruf P. Okay, sini P. Okay, sini Q. Sini R. Okay, right ni, ha. Okay. So, yang bahagian kuning ni, kita dah tahu dah. Dia adalah 90 darjah. Tahu dah. Sebab dia tegak. Tinggal yang ni lagi berapa lagi sini? Di sini kita nak guna apa? Kita ada maklumat sebelah. Ada maklumat hypotenuse H. Okey, ada lagi satu ialah tan. Okey, alright. So kita ada maklumat, ada satu maklumat tentang, ada satu maklumat bersebelah. Soalan minta cari sudut. Soalan minta cari sudut, ha? Okey. So dia bagi dah 4 cm sisi satu. Dia bagilah 12 cm. Okey, cuma tengok sudut tadi. Berapa sudut ni? Jadi bila diberi dua sudut, okey, dua bucu, maka kita bolehlah cari sudut. Di mana untuk mencari sudut apabila diberikan darjahnya, diberikan ukuran dia, okey, PQR. Sudut pada mana? Okey, sudut pada mana tentukan? Sudut berada pada nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi sudut tu ada dekat Q. Sini. Okey. Sudut ada pada Q. Okay. Dan soalan kata, nyatakan sudut bagi Q. Okey, Q. PRQ. Okey, PRQ. PQR. Sorry, PQR. Jadi bila PQR, bermaksud dia merujuk dari PQR. Ini bentuk dia. Okey, ini kita akan cari, ya. So, berapakah nilai dia kat situ? Okey, ini P pergi Q. Okey, lepas tu yang ni pergi sini. Okey. Jadi kat sini kita boleh guna. Oleh sebab kita ada maklumat sudut dekat 38 tu, 4 tu adalah sebelah dia dan 12 tu adalah hypotenuse. Sebelah hypo. Jadi kita nak guna formula apa? Siapa masih ingat lagi? Nak guna formula apa kalau diberikan dua sisi sahaja? Okay, alright. Dekat sini, kalau diberi dua sisi, nak cari satu lagi sisi, guna teorem Pythagoras. Tapi kalau nak cari sudut, kita tentukan sama ada nak gunakan sin, cos ataupun tan, tapi bergantung kepada maklumat kita ada. Okey. Dalam rajah ini, pada merah tu, pada merah tu, dari segi sudut tak ada masalah. Dari segi sudut tak ada masalah. Di mana sebelah kiri dekat kotak tu dia adalah 90 darjah. Sini memang 90 darjah. Tinggal ini lagi. Berapa? Itu yang kita cari tu. Campurkan nanti. 90 campurkan itu nanti dapat. So untuk merah ni, dekat R dengan S tu ada sebelah.
Okey, jadi kat sini sebelahnya adalah okey, sebelah dia adalah 38 darjah. Ini kita keluarkan maklumat. Okey, yang kedua, kita tahu dah. Okey, kita tahu dah. Tahu apa? Kita tahu di sini, mana sudut semua hilang ni. Okey, yang ini 12, yang ini 4. Ya. Okey. So 12 dengan 4. Jadi kat sini yang bersebelah dengan dia adalah okey, yang bersebelah dengan bucu PQR PQR. Okey, PQR tu dekat atas ni. Sini, okey. Jadi sudut bagi PQR kita akan ambil sama dengan okey. Tengok Untuk cari sudut dekat sini bersebelah saya ni sebanyak 12 markah. Okey. Contohlah dia. Dia kata 12 bucu. 12 faktor sekali adalah 12. Okey, 3. Okey, tengok. Trigonometri. Okey, untuk semput. Okey, trigonometri untuk dekat Q tu, okey, untuk PQR tu, dia akan merujuk kepada okey, formula trigonometri adalah bagi okey, sorry. Okey, untuk apa tu trigonometri, okey. PQR, okey, PQR kita akan gunakan maklumat apa? Okey. Kita tengok kat rajah kita tu. Kita apa maklumat kita ada? Okey. Yang kita ada ialah first sekali ialah sekejap ya. Okey. Alright. Yang 4 cm tu adalah yang nilai bersebelah dengan dia. Dan yang 12 tu adalah maklumat dia punya hypotenuse dia. Okey. So, kita boleh guna formula cos. Kita gunalah cos. Cos sudut PQR sama dengan, okey, tentang dia berapa, untuk cos sebelah. Sebelahnya berapa? Sebelah sudut 58 tu ada, okey, 38 darjah tu. Okey, formula bagi cos adalah sebelah per hypotenuse. Okey, PQR sama dengan tentang cos ya, sebelah 4. Okey, 4. Dan juga berikutnya yang bawah situ huruf apa? R. Berapa lagi sudah terlupa lah. PQRS. Mana dia? Okey, per dengan 12. Panjang ni 12 kat sini bucu ni. Bucu hitam tu 12 Okey. Tambah dengan 12. Okey. 4 per 12 samalah dengan 1/3 lah. Okey, 1/3.
Okey, itu jawapan ini sudut, ini bukan sudut PQR lagi, ini baru sudut ah, yang kat tengah-tengah ni lah. Okey, jadi PQR ni kita kena buat apa lagi? Okey, tepi sini dia tahu 90. So kena tambah lagi 90. Supaya depan tu, okey. Ya, duduk Okey, dia kata yang ini, kos yang ini dia kata sama dengan nilai dengan 4/12 tambah 90. So berapakah nilai-nilai semua tu? Berapakah sudut PQR tu? Siapa boleh cuba jawab soalan tu? Okey, formula cos adalah sebelah perhentian. Okey, sebelahnya adalah 4 sini. Okey, sebelahnya adalah 4. Lepas tu hipotenuse dia adalah 12. Okey, 4/12. Okey, untuk cari sudut PQR ni, tepi yang kuning tu dah tahu dah 90. Okey, dah tahu dah 90. Jadi 90 tambah dengan, okey. Okey, seterusnya 90 tambah dengan sudut bagi yang kotak merah kecil tu. Okey, alright. So akan dapat macam mana? Okey, akan dapat 90 darjah. Dia pun sama 90 darjah juga. Okey, tambah dengan, okey, untuk yang ini. Nak cari sudut, kita hanya perlu tekan shift cos. Sebab kita guna cos. Shift cos. Okey, masukkan 4/12. Okey, shift cos 4/12. Okey, 4/12. Okey, dapat jawapan dia situ. 70.53. 70.53. Ambil 4 angka putih. 70.53. Bunda ke tempat lah. Okey. So yang 90 ni adalah kotak yang kuning tu. Okey. Yang ini pula adalah kotak yang berwarna merah. Okey. Ni kotak warna merah hasil tu. Okey. Dan last sekali. Jawapan dia. Kotak yang panjang besar tu dia sama dengan 160.53 darjah. Okey, siap yang tu. Okey, soalan kebat. Dia kata, 4 jubin yang sama ni, dia kata, 4 jubin sama ni, okey, dia kata kat situ ialah, dia susunkan sebanyak 4 keping. Okey, untuk kes dia, okey, untuk kes yang C ni, okey, gambar ni, dia kata, dia susunkan jadi berbentuk heksagon. Jadi heksagon, bentuk ginilah. Okey. Ni bentuk dia. Dia kata ada 4 benda ni susun begini. So menjadi hexagon. Bila hexagon dia pusing kot lah. Okey gitu. Okey, ni baru 2. Kita susun lagi. Okey. Okey, alright. Okey, ni baru 2. Dia kata susun 4.
Jadi hexagon sekata. Bila hexagon sekata, dia bentuk gitulah. Okey, dia bentuk gitu. Okey, sekarang inilah bentuk dia. Okey, inilah bentuk lepas dia susun sebanyak 4 keping jubin berbentuk hexagon. Okey, di mana panjang sisi dia semua 8. Masuk maklumat, okey, sini 8. Okey. Okey, yang ni pula 12. Okey, macam mana tahu 12? Sebab atas ni sajalah bentuk dia. Dia kata tepi dia 12. Okey, so sini 12. Di sini pun 12. Sini pun 12. Okey, bawah pun 12 juga. Semua tu bila kita keluarkan maklumat, saya tahu untuk inilah. Okey. Okey. Ni bentuk kita hasilkan nanti. Okey, sini 12. Okey, sini 12. Okey, yang itu biasa je. Okey, hitung perimeter seluruh jubin itu. Ukuran luar je lah. Jadi bila ukuran luar sahaja, 12 tambah 12 tambah 8 tambah 8 tambah 12 tambah 12 dan tambah dengan 8. Ini yang di-share dalam grup. Okey, bila begini, just tambah je lah. Soalan minta perimeter. Jadi 12 tambah 12, 24. Okey, 24 campur 8, 32. 30 campur 8, 40. Okey, 52, 64, 72. Ini perimeter dia. Kita ukur keliling luar semua tu. Okey, sini 8. Okey. Sini 8. Sini pun 8 juga. Okey, gitu. Okey. 2. Hitung luas keseluruhan hexagon itu. Okey, dia minta hitung luas. Okey, luas mestilah ada bentuk trapezium. Okey, kita ada 4 trapezium darab dengan okey. Formula bagi luas trapezium apa dia? Okey, ni semua kalau boleh kalau bolehlah kena ingatlah. Okey, alright. So untuk mencari luas hexagon tu, okey. Kita ada sebanyak 4 keping jubin tu. Okey, formula bagi luas hexagon. Macam mana? Okey, alright. So luas keseluruhan, okey. Kita ada empat semua. Okey, kita ada 4 semua. 4 jubin. Okey, kita ada 4 jubin. Setiap jubin berbentuk segi 4 selari. Jadi bila selari ni 4 darab dengan okey, 8 tambah dengan berapa ni yang tengah-tengah tu? Okey, soalan beritahu tengah-tengah tu ialah yang ni soalan beritahu tadi ialah 15. Jadi ini 15 ni. Ini 15. So tambah dengan 15 kemudian darab dengan lebar dia. Lebar dia 8 cm. Betul lah? 8 cm ni. 8 ni berapa? Okey, 8 cm. So dah 8. Okey. So sama dengan okey, alright. So 4 kotak tu semua ada. Okey, darab dengan okey. Okey, 8 tambah 15. Okey, tutup kurungan. Darab 8.
Okey, dapat 736. 736. Okey, bulan ke tepat lah. Itu part dia. Okey, aplikasi dia gitulah Okey, alright. So nombor 6 ni awak cuba buat sendiri kalau kita buat sama jadi lambat. Okey, awak buat dulu sendiri. Dan siapa nak share jawapan boleh share dalam group nanti ya. Alright. Okey, sekarang kita masuk satu part yang kedua iaitu part okey, part uh, pembesaran. Okey, apa itu pembesaran? Okey, nama pun pembesaran. Okey, maksudnya dia membesar. Okey, itu maksud pembesaran. Okey, jadi secara umumnya adalah pembesaran, okey, pembesaran dia merujuk kepada satu transformasi yang mana semua titik akan bergerak dari satu titik. Okey, semua titik akan bergerak dari satu titik tetap. Ini clue pertama. Okey, dengan satu nisbah malar. Ya, saya nak minum air sekejap. Okey, alright. Okey, pembesaran adalah satu transformasi dengan semua titik bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Okey. Titik tetap itu, okey, titik tetap tu dikenali sebagai pusat pembesaran. Okey, sebagai namanya adalah pusat pembesaran. Okey, itu nama dia. Okey, titik tetap namanya merujuk kepada pusat pembesaran. Okey, dan nisbah malar tu pula dikenali sebagai faktor skala. Nisbah malar ni pula dikenali sebagai faktor skala. Ini adalah definisi bagi apa itu pembesaran. Okey, suatu keadaan yang mana semua titik akan bergerak daripada satu titik tetap dengan menggunakan nisbah malar. Di mana titik tetap menggunakan pusat pembesaran dan nisbah malar itu adalah faktor skala. Maksudnya kalau yang pertama tu dia membesar 2 kali ganda, semua 2 kali ganda. Okey, itu yang pertama. Okey, apa maksud pusat pembesaran semua ni? Okey, ini maksud dia. Okey, contoh soalan dia sini. Okey, Rajah menunjukkan satu pembesaran ni tahu. Isi 40. Okey, P ni. P ni adalah satu titik yang mana di sinilah semuanya benda tu bergerak. Okey, contoh. Bila kita sambung bucu ni, okey, yang ini, okey, yang ini, yang ini, gasan-gasan ni, semuanya menuju ke arah titik P tu. Maka yang inilah dia, P tu adalah merupakan dia punya pusat. Okey, dia punya pusat pembesaran. Okey, P tu adalah pusat besaran. Okey, bukan faktor skala. Okey, yang kedua pula, okey, panjang PA ni dia akan sama nilai dengan panjang PA tanda. Itu ialah maksudnya adalah untuk mencari faktor skala. Okey, untuk faktor skala ni kita mesti ingat yang di atas adalah image, di bawah adalah objek. So jawapan dia yang inilah. PA tanda per dengan PA. Itu clue bagi mencari faktor skala. Atas huruf X, bawah huruf Y. Atas paksi X, atas image, bawah objek. Okay. Dan dalam keadaan kita tentu ni, ada beberapa perkara yang awak kena ingat, kena tahu. Supaya lebih mudah nak menjawab soalan. Kalau image lebih besar dari objek, ini yang pertama. Jika image lebih besar daripada objek, okay, dan berada di sebelah yang sama dengan objek, okay, faktor skalanya adalah
besar daripada kosong. Faktor skala dia adalah contohnya nombor positif ya. 2, 3, 4 ataupun 3/2 dan sebagainya. Ini contoh-contoh lah. Faktor skala 2, 3, 4, 1.5 dan sebagainya. Ini adalah kalau kes keadaan berlaku di mana nilai imej lebih besar daripada nilai objek. Okey, yang kedua, kalau imej, kalau imej, saiz imej dia kata sama besar dengan objek. Okey, kemudian dia kata berada di sebelah yang sama dengan objek. Kali ni dia kata benda tu berada, benda tu berada dengan dia, saiz adalah sama besar. Saiz sama besar. Yang pertama tadi lebih besar. Yang ini sama besar dia kata. Okey. So bila sama besar, skalanya adalah 1. Okey. Kalau skala 1 tu maksudnya objek dan imej tu sama besar. Kalau dia 2, 3, 1.5, 3/2, 7/4, tu semua tu online lah. Okey, yang berikutnya, saiz imej lebih kecil dari objek. Ni betul yang ketiga. Tetapi berada sebelah sama dengan objek. Dia kalau kes begini, dia punya K dia ialah, K dia ialah biasanya bentuk pecahan 1/2, 1/3, 1/3, 1/4. Itu antara bentuk-bentuk kalau imej kecil, bentuk pecahan ataupun 0.25, 0.6, tak kisah. Itu kalau kes imej lebih kecil tapi berada pada kedudukan yang sama. Okey. Yang berikutnya. Sama macam kat atas. Imej besar objek. Tetapi berada di sebelah bertentang. Kali ni ya. Berada di sebelah bertentang dengan objek. Okey. Imej lebih besar. Tapi dia rasa tu bertentang dengan objek. Jadi kalau kes begini, dia ada simbol negatif. Negatif 2, negatif 3, negatif 1/5, itulah. Okey. Ni maksudnya kalau imej sama besar tetapi berlawan objek. Berlawan objek. Ni pun sama juga. Imej sama besar. Okey. Tetapi berada di bertentang dengan objek. Macam itu. Okey, jadi ini benda sama untuk ini, dia akan jadi K sama dengan K sama dengan negatif 1. Itu jawapan dia. Kalau dia punya berada di bertentang, mesti negatif. Okey, yang ketiga, saiz imej lebih kecil. Okey, alright. Dan berada bertentang, dia kata. Bila imej kecil untuk inilah. Cuma beza dia adalah dia bernilai negatif. Okey. Sama ada 1/2 ataupun 1/3, ataupun 5/4, semua boleh, tak ada salah. Okey. Okey dia. Okey, alright. Kalau dia punya bucu bertentang, dia bentuk inilah, negatif. Ada negatif. Negatif 0.5 dan sebagainya lah. Okey, alright.
Okey, apakah maksud kesemua-semua tu? Kita cakap satu, ah. Contoh, X tanda, Y tanda, Z tanda adalah imej bagi X, Y, Z di bawah suatu pembesaran dengan faktor skala 3. Faktor skala 3. Okey. Di sini dia kata faktor skala 3. Bila faktor skala 3 maksudnya okey macam ni. Okey macam ni. Iaitu imej besar, objek kecil. Tu maksud faktor skala 3 tu. Okey. Jadi benda ni akan membesar 3 kali ganda lah. Okey. Pusat kat mana? Dekat P pusat kata. So bermula dari titik P tu tertarikkan. Okey, tarik apa tak apa. Tarik. Saya tutup pada bucu. Okey, kita tarik Contoh. Satu dia tarik. Ya, kita tarik ini pula. Tarik. Okey, untuk gitu. Alright. Tapi di manakah benda itu membesar? Okey. Kita tengok Ini satu. Kalau kita susun, ini secara manual lah. Kalau kita susun, okey, dia satu. Okey. Dua. Dia nak tiga ni. Sampai tiga tadi. Tiga. Okey. Susun lagi. Okey. Susun dia. Gitu. Gitu. Kita susun lagi. Tu. Ni bentuk dia. Okey. Ini maksudnya adalah faktor skala 3. Dia membesar sebanyak 3 kali ganda berbanding dengan objek yang asal. Tu maksud yang ni lah. Okey. So kat mana bucu dia? Kat sini tengok. Sambung panjang-panjang tengok. Okey. So yang ini akan pergi dekat sini. Macam tu. Inilah bentuk objek dia. Okey. Objeknya besar. Okey, objeknya besar dan berada di sebelah objek kecil tu. Tu maksud faktor skala 3. Nak labelkan? Boleh labelkan. Okey, so kita labelkan. Okey, kita ada X tanda. Okey, ikut tempat lah. X tanda atas ni lah. X tanda. Okey, Y tanda. Okey, ini Y tanda. Ada kat sini. Y tanda. Dan Z tanda. Z tanda. Hujung sini. Okey, siap. Ini bentuk ya. Labelkan lah. Okey. Tu yang pertama. Okey, yang kita tengok contoh yang kedua pula. Okey, B pula. Okey, B pula dia kata, lukis juga X tanda, Y tanda, Z tanda bagi ialah imej bagi X, Y, Z di bawah suatu pembesaran dengan faktor skala negatif 1/2. Okey, apa maksud? Okey, apa maksud 1/2? Maksud 1/2 ni ialah imejnya kecil. Imejnya kecil. Dan bila dia negatif, sebelah bertentangan. So nak buat gimana? Okey, so caranya begini. Kita tarik bucu dia. Bucu bawah ni. Tarik, jumpa P tu, tarik, jumpa macam ni. Ni P. Okey, kemudian X pun sama juga. X, tarik juga. Y pun tarik juga. Okey, untuk Y pula, tarik. Okey, dari sini. Tarik, lalu P tu. Macam gitu. Okey, lepas tu X. X, yang ini. Okey.
Dia kata faktor skala setengah, kecil. Kalau yang ini asalnya gini, okey, asalnya 6 cm, saya kecilkan jadi 3 cm, yang atas ni asal 3, saya ubah jadi 1.2 cm. Saya kurangkan separuh. Dan bila bentuk begini, bentuk dia tu, tariklah dia. Okey, tu jadi bentuk gitu. Ini bentuk dia. Kita lukis, jadi bentuk gini. Ni jawapan dia. Okey, tarik betul-betul, mesti betul-betul kena apa kata orang, pusat mesti kena betul-betul. Okey, alright, macam gitulah jawapan dia. Okey. Tu ialah maksudnya negatif 1/2. Okey, dia kecilkan tapi dia berlawan. So macam ni tengok depan dia. Exact dekat depan, dia sama bucu ni kat depan. Yang ini pula tadi dia positif sebab apa? Sebab ini yang paling panjang kat depan, ini paling panjang kat depan. Dia follow je. Okey, dia follow je. So dia adalah positif. Okey. Sekarang awak tengok soalan nombor 5 ni. Okey, nombor 5 ni awak tengok. Objeknya asalnya 4 cm, imejnya menjadi 8 cm. So apa berlaku kat sini? First kita tahu dah. Ini kecil, ini besar, dah tentulah pembesaran. Dah tahu dah. Okey, pembesaran. Okey, bila pembesaran mesti ada dengan faktor skala, okey. Dengan faktor skala, okey. Kemudian faktor skala berapa? Okey. Asalnya 4 cm menjadi 8 cm. Ini bermaksud dia sudah membesar sebanyak 2 kali ganda. So faktor skala 2. Pada mana? Semuanya membesar daripada titik P. Okey, gitu. Faktor skala pada titik P. Siap. Okey, satu ingatan. Kalaulah awak malas tulis faktor skala, boleh juga tulis gini. Boleh juga. Tulis gini. Pembesaran dengan uh, berapa? Dengan okey, awak tulis gini, Fs. Fs sama dengan 2. Gini. Kalau tulis begini, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh guna Fs. Walaupun saya tahu F tu ada faktor skala, tak boleh. Okey. Dia boleh macam mana? Okey, yang boleh ialah begini. Okey. Pembesaran dengan K sama dengan K sama dengan 2. Pada titik P. Okey, ni jawapannya. Ada 2 jawapan yang boleh dipilih lah. Mana-mana tak apa. Okey, yang tengah-tengah ni tak boleh guna ya, tak boleh guna ya. Jangan tulis pembesaran dengan Fs. Tak boleh guna Fs. Mesti guna huruf K ataupun guna faktor skala. Penuh tulisan dia. Tak boleh terbalik skala faktor, tak boleh. Mesti tepat. Okey, yang berikutnya tengok. Okey, perihal juga dia kata. Dia kata yang kecil tu dalam tu ialah imej. Okey, yang kecil dalam ni, okey, yang ini. Okey, yang merah ni dia kata imej. Bagi yang hitam kat luar tu, objek. Huraikan. First sekali, imej kecil, objek besar. Tak kisahlah. Imej kecil ke, objek besar ke, terbalik-terbalik ke, tak kisah. Yang penting ada yang menyebabkan besar kecil, dia adalah pembesaran. Tulis gitu ya. Dapat makan 1 SPM. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Malas dia kata, tulis huruf K, tak apa. K. Sama dengan, okey, berapa kali ganda? Okey, formula skala
ialah atas imej bawah besar. Tu kena ingat. Okey, nak cari nilai K. Okey, nak cari nilai K. Sama dengan. Okey. Okey, formula K adalah. Kita buat pendek sikit. Atas adalah panjang sisi imej. Dan bawah adalah sisi objek. Kira gitu. Yang kes ni objek, imej yang merah. Nampak sini ya? 8. Dia sama dengan kat luar ni 12. Di 8 bahagi 12. Okey. 8 bahagi 12. Okey, 8 bahagi 12 akan dapat 0.666. Okey, kita buat untuk pecahan. Dapat kat situ 2/3. So, pembesaran dengan faktor skala, okey, 2/3 maksud itu. Okey, lepas tu sambung lagi pada. Okey, pada. Okey, pada. Oops. Okey, pada. Semua pergi kat P je lah. Okey, semua akan pergi kat arah P tu. So, pada P. Selesai. Okey, tu yang pertama. Tentang pembesaran. Kita tahu perihal lah. Yang kedua, kena tahu cara nak mengira luas imej luar objek. Kita orang tanya. Okey, alright. Semasa SPM nanti, jangan saya minum air. Okey, alright. Semasa SPM nanti, okey, formula ini akan dibagi kepada kamu. Kamu akan bagi. Okey. Tengok ya formula ni. Okey, dalam SPM nanti, formula itu akan diberi kepada kamu lah. Tengok ya sini ya. Ini formula dia. Okey. Okey, formula tu akan dibagi. Ni. Luas imej K kuasa 2 luas objek. Okey. SPM dibagi. Faktor skala boleh bagi tahu juga. Yang atas ni imej, bawah ni objek. Ni faktor skala. Okey. Nak jadi luas imej, atas luas imej sama dengan faktor skala dan luas objek. Okey, formula dibagilah. Jadi orang tahu gunalah. Okey. So untuk mencari luas imej, faktor skala mesti dikuasa 2. Okey. Faktor skala mesti dikuasa 2 kan. Bagian ni lah. Okey. Kemudian darab dengan luas objek. Darab dengan luas objek. Okey, tu yang pertama. Nak cari luas imej, mestilah nak cari luas imej mestilah luas objek, faktor skala dikuasa 2 darab dengan luas objek. Itu formula untuk dapatkan luas imej. Li sama dengan K square kali LO, pendeknya. Okey, pendek kat sini ialah Li sama dengan okey, K kuasa 2 darab dengan luas objek. Ini formula ni lah. Okey, so untuk yang pertama tu A tu, faktor skala yang 2, luas 18. Okey, berapakah luas dia? Jadi kita just ganti je lah formula sahaja. Maka kat sini akan jadi. Okey, kat sini akan jadi 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 darab dengan 18. Itu langkah kerja dia. Okey, 2 kuasa 2 darab dengan 18. So, gunakan kita 2 kuasa 2 darab dengan 18.
Okey, dapat 72. Okey, 72. Jadi sama dengan 72. Okey, cm persegi tak tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, itu untuk mencari luas imej. Untuk mencari luas objek pula. Okey, untuk mencari luas objek pula. Formula lain sikit lah. Okey. Untuk mencari luas objek pula, formulanya ialah luas objek sama dengan, okey, luas objek sama dengan di punca kuasa, luas imej dibahagikan dengan skala kuasa 2. Okey, luas objek sama dengan luas imej bahagi dengan K kuasa 2. Ni formula untuk mencari luas objek. Ni formula dia. Jadi contoh kes ini, dia kata imej 36. Kita gantilah. Imej 36. Kita ganti yang tu. Dia bahagi dengan faktor skala kuasa 2. Jadi kat sini negatif 2/3. Okay, negatif 2/3 dikuasa 2 kan juga. Macam tu. Okay, gantikan. Lepas tu gunalah kalkulator. Lebih selamat. Kita kata 36 per dengan, kita buat kurungan lagi, senang. Apa tu, selamat kita berjalan kita tu. Okay. Mana tadi? Okay, 2/3 ni. Okay, alright. So, 36 bahagi dengan, okay, buat tu negatif 2/3. Okay, 36 bahagi dengan 2/3. Okay, 2/3. 36. Okay, 36 per dengan, okay, 36 per dengan kurungan gini. Okay. Negatif 2/3 untuk kurungan kuasa 2. Dapat jawapan dia iaitu 81. So kat ni luas objek ialah 81. Kenapa 81? Sebabnya ialah okey, 81 kenapa? Okey, sebabnya ialah dia punya faktor sekali ialah 2/3. Maksudnya objek besar imej kecil. That's why dia bernilai 81 lah. Okay, next. Okay, next tengok. Okay, kali ni untuk mencari pula. Untuk mencari faktor skala pula. Okay, mencari faktor skala pula. Formulanya. Untuk mencari faktor skala, formulanya ialah, okay, faktor skala. K lah. Kita buat punca kuasa. Okay, punca kuasa. Luas imej bahagi dengan luas objek. Itu formula bagi mencari faktor skala. Mesti ada topi tu. Kenapa kena topi tu? Sebabnya ialah di sini formulanya ialah kuasa 2. K kuasa 2. Jadi K sahaja, imej bahagi objek yang dapat jawapan dipunca kuasakan. Itu maksud itu. Okey, contoh soalan. Contoh soalan. Objek 50. Okey, imej 450. Di langkah pertama, gantikan. Okay, faktor skala sama dengan kita buat simbol punca. Okay, kurungkan sikit. Okay, dalam dia. Okay, sekejap S masuk nilai. Okay, imej dia 450. Objek dia 50. Itu mula-mula. Okay, K sama dengan. Okay, 450 bahagi 50. 450 bahagi 50. Okay, akan dapat 81. Ni akan dapat 81. Okay, punca 81.
K sama dengan K sama dengan punca 81 adalah 9. 4, 5, sorry saya silap bagi lah. Sekejap, saya check ni. 4, 5 bagi 50, kita dapat 9 ni, kita dapat 1. Okey. Kemudian, dipunca kuasakan. Punca kuasa 81, dapat itu ialah 9. Punca 81, dapat 9. Selesai. Itu cara untuk cari skala. Berapa? Kalau dibagi objek dan image. Ini langkah dia lah. Alright. Tengok contoh lagi ya. Nak kira. Ini saya nak mudahkan sikit. Kira saya tukar nombor sikit. Tak 20. Raja di bawah. Bila dapat soalan. Kena faham betul lah. Tentukan mana image mana objek. Soalan kata PQRS adalah image. Ini soalan beritahu. Dia kata PQRS ni PQRS yang besar ni lah. Dia kata yang besar ni merupakan image. Bagi. Bagi ni merujuk pada objek. Bagi JKLM. Maksudnya yang biru ni adalah objek. Kita pun dapat terlabelkan. So kita baca soalan. Soalan kata PQRS adalah image bagi JKLM. Objek. Itu first kali tu buat. Tengok soalan, baca soalan betul-betul dan tengok raja, senaraikan. Labelkan. Kalau soalan kata hitung faktor skala bagi permasalahan itu. Jadi kita pun ingat tadi. Faktor skala adalah Li bahagi dengan Lo dipunca kuasakan. Kita gunalah formula ni. Itu. Image. Tengok kepada raja. Kita dibuatkan yang besar ni image. Maka ambil sinyal lengkap ni. 40. 40. Yang bawah KL objek 20. 40 bahagi 20. Sorry ni salah. Salah sekejap. Sebagai ingatan. Kita guna formula yang punca kuasa ni kalau melibatkan dia bagi luas objek, luas image. Tapi kita tak bagi tentang luas. Untuk kira faktor skala, dia just direct saja atas objek image 40, bawah objek 20. 40 per dengan 20. 40 per dengan 20. So dapat jawapan guys tu. Dia punya faktor skalanya adalah 2. Faktor skala dia ialah 2. Sama dengan 2. Itu jawapan dia. Senang dia. B. Soalan kata pula. Diberi luas JKLM. Maksudnya yang kecil biru tu lah. JKLM ni yang warna biru. Diberi luas JKLM ialah 36. Hitung luas rantau yang berlorik. Ada 2 tugasan lah. Yang pertama cari dulu luas, cari dulu berapa luas kecil tu, dia selesaikan. Di sini ingat formula. Kalau soalan ni nampak kata luas. Nampak saja kata luas. Nampak saja kata luas. First dalam otak kita hanya perlu ingat satu je, iaitu ini. Yang ni. Nampak kata luas saja, inilah formula kita akan main. Kemudian, tengok. JKLM dia kata. JKLM ni merujuk kepada objek. Soalan bagi. Gantilah.
Luas imej tak tahu apa. Faktor skala. Tahu tadi 2. So, 2 kuasa 2. Darab dengan. Objek dia 36. Nanti. Saya dapatlah. Luas imej sama dengan 2 kuasa 2 dari 36. 2 kuasa 2 darab dengan 36. Akan dapat 144. 144. 144 ni dia merujuk kepada keseluruhan yang merah ni sahaja. Keseluruhan yang merah ni. Itu 144. Merah ni semua ni 144. Tapi soalan bukan minta yang ni. Soalan minta yang ini. Kawasan belurik sahaja. So yang putih ni, lebar dia adalah 36. Kalau tak silap. Kemudian yang ini pula, dia beritahu tadi, 144. Semua sekali. Semua ni adalah 144. Jadi berapakah kawasan belurik tu? Jadi untuk kawasan belurik, nampak kawasan belurik tu maksudnya gini lah. Seterusnya lagi, sambung. Dia dapat yang ini. Sambung ke step yang berikutnya. Kawasan belurik, tak tulis pun tak salah. Saya just tulis lah. Sama dengan, besar semua sekali, 144. Kalau yang kecil, 36. Dapat jawapan. Kalkulator. 144 darab 36. Dapat jawapan 108. Siap. CM kuasa 2 tu tak tulis tak salah. Okey je. Ini jawapan bagi soalan yang ini. Sekali lagi. Soalan terakhir. Dia kata sini. Dapat soalan baca. Rajah menunjukkan 2 buah hexagon P dan Q. Dia cerita gitu. Dia kata Q ni adalah image. Dia tu. Q adalah image. Maksudnya yang ini adalah image. Alright. Yang merah ni adalah objek, dia kata. Image. Bagi. Bagi ni merujuk kepada objek. Bagi apa? Bagi P dah. So, yang besar ni adalah P. P adalah objek. Ni kata tahu. So, kita baca soalan. Soalan kata, diberi bahawa Q adalah image. Bagi P. P adalah objek. Itu cerita dia. So, berapakah faktor skala dia? Faktor skala dia, yang ini ialah, yang ini ialah panjang sisi bagi image 10. Dan yang ini pula, panjang sisi bagi objek. Sebab semua sekali. Tak boleh ambil 8 saja. Ini image. So, faktor skala dia, faktor skala dia ialah, formula faktor skala ialah atas panjang sisi image. Langkah ni berapa? 10. Per dengan panjang sisi objek yang besar tu 18. Begitu. Dan kita permudahkan dengan 2. 2 kali 5, 2 kali 9. So, 5/9. Selesai. Itu faktor skala dia. Next. Nampak kata luas sahaja, saya cakap orang cakap tadi, nampak luas sahaja, automatik ingat formula yang ini. Tak luas je. Ingat je yang ni, automatik jumpa yang ni. Seterusnya. Ganti maklumat. Dia kata, luas Q. Q ni apa dia? Q ni ialah image. Sebab dia warna merah tu.
Okay, Q 30. Sama dengan faktor skala. Atas ni lah. 5/9. 5/9. Okay, gitu. Okay, dan dikuasa 2-kan. Okay, yang ini okay, akan dikuasa 2-kan. Okay, orang gini. Okay, lepas tu darab dengan luas objek. Kita cari. Pasal tak bagi. Luas objek. Kita tulis LO tak apa. Li ni untuk image, LO ni untuk objek. Okay, lepas tu kan jadi. Sebab satu-satu. Okay, 30 salin balik 30 tak salah. Salin balik saja 30. Okay. 5/2. 25. 9/2. 81. Okay. Ada. Okay. Tadi. Okay, 5/2, 25 per dengan 9/2, 81. Okay, tu step dia. Sebab satu ya sini ya. Kemudian nak hilangkan 81, nak hilangkan yang ni, nak hilangkan tengah ni. Okey, oleh sebab dia operasi darab, okay, sebab dia operasi darab, nak hilangkan kena bahagilah. Jadilah sekali LO sama dengan 30 dibahagikan dengan 30 dibahagikan dengan 30 dibahagikan dengan 25/1. Jadi dapat akhir LO sama dengan kita 30 sama dengan 30 dibahagikan dengan 25/81. Okey, dapat jawapan. Kita cuba sekali ya. 30 dibahagikan dengan 25 per dengan 81. Okey. 25, 30 dibahagikan dengan 25 per dengan 30. 81. Bahagi dengan 81. Okey, tutup kurungan. Dapat jawapan 97.5. Okey, 97.5. Okey, betul tak? 30 kali dengan 81. Kemudian dibahagikan dengan 25. Okey, dapat? Dapat 97.2. Itu jawapan dia. Okey, 97.2. Okey, alright. Okey, so untuk baki soalan berikut ni, okey, soalan nombor 9, okey, nombor 10 sini. Okey, awak boleh cuba buat dulu. Okey, 9, 10 ni awak cuba buat dulu. Lepas tu kita akan masuk gabungan transformasi pada minggu yang akan datang. Okey, so untuk malam ni kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jumpa lagi kelak akan datang. Okey, bahan ni saya akan share dalam grup kejap lagi lah. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.